PDPR versi 2.0 ditangguhkan di seluruh Malaysia kerana dilihat menambah bebanan murid, guru dan ibu bapa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Handayani Tajawi melaporkan untuk berita buletin utama edisi Selasa 9 Februari 2021. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP SYOR Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah PDPR versi 2.0 perlu ditangguhkan di seluruh Malaysia kerana menambah bebanan murid, guru dan ibu bapa. Penangguhan itu perlu selepas mengambil kira hasil dapatan kajian Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP berhubung PDPR 2.0 yang terpaksa dihadapi hampir keseluruhan pelajar ketika ini. Menurut Setiausaha Agung NUTP Harry Tan Huat Hock, berdasarkan kaji selidik yang dijalankan rata-rata ibu bapa supaya KPM mengekalkan PDPR versi 1.0 dengan adanya penambahbaikan kerana ia semakin diterima baik oleh murid dan ibu bapa. Kajian NUTP juga mengkaji bahawa seramai 14,043 responden menolak PDPR 2.0 dan seramai 16,554 responden yang juga ibu bapa memohon Kementerian Pendidikan menambah baik pembelajaran itu. Maklum balas yang diterima itu adalah berkaitan bebanan untuk membantu dalam pelajaran, terutama mereka yang membabitkan golongan yang tidak berpelajaran tinggi, kesukaran berkongsi peranti dan capaian internet tiada di rumah serta tekanan golongan keluarga B40. Menurut dapatan kajian NUTP lagi, murid tidak biasa untuk belajar dari jam 7.30 pagi hingga jam 1.30 hari di hadapan komputer atau telefon bimbit. Mengurangkan subjek pembelajaran dan penggiliran murid sekolah rendah dan menengah bagi membolehkan pelajar berehat. Murid juga tidak fokus kerana tidak faham apa yang diajar guru, malah guru sendiri tidak dapat meneliti tahap kebolehan murid. Berdasarkan dapatan kajian NUTP lagi mendapati bahawa sumber merujuk The American Academy of Pediatrics AAP dan Kesatuan Kesihatan Dunia WHO. Tahap persekolahan bagi murid prasekolah adalah selama 1 jam, rendah 1 ke 2 jam, menengah rendah 2 ke 3 jam dan menengah atas 3 ke 4 jam. Merujuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 yang menetapkan setiap murid perlu mendapatkan akses pendidikan untuk mencapai potensi diri bagi menghadapi masa depan dan berhak mengikuti pendidikan meskipun tidak hadir ke sekolah. NUTP turut meluahkan rasa kecewa kerana pihak KPM langsung tidak menjemput wakil NUTP yang merupakan sebuah kesatuan guru terbesar dan mewakili seramai 30,000 orang suara guru dari peringkat akar umbi di seluruh negara yang memperjuangkan hak dan isu warga pendidik. Pendidik terdahulu KPM mengeluarkan panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR 2.0 sebagai rujukan sekolah dan guru yang memperuntukkan sesi pembelajaran selama 5 jam bermula 7.30 pagi sehingga 1 tengah hari. Berikut adalah pandangan dan pendapat mereka yang kami temui pada sesi temu ramah petang tadi berkenaan NUTP SYOR Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah perlu ditangguhkan di seluruh Malaysia. Saya amat bersetuju sekiranya PDPR 1.0 ini dikekalkan saja.
tanpa mewujudkan PDPR versi 2.0. Dan perlu penambahbaikan saja dari KPM agar tidak menyusahkan semua pihak, termasuk ibu bapa. Kerana tidak semua ibu bapa pelajar tinggal di rumah. Diorang ni pun sukar untuk memantau anak-anak mereka belajar. Di antara penambahbaikan yang perlu diambil oleh KPM, diberi pilihan untuk pulang ke kampus lah. Dan bukannya cuma 5 kategori pelajar. Ataupun Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sumber Manusia ni bantu dari segi pemberian subsidi komputer, gadget yang diperlukan untuk pembelajaran efektif. Pelajar di depan komputer selama 5 jam bermula daripada 7.30 minit pagi hingga pukul 1 petang sangat tidak wajar kerana benar, kerana pembelajaran maya adalah berdasarkan penggunaan internet. Maka pelajar akan terdedah dengan berbagai-bagai maklumat yang tidak benar dan benar, yang baik dan tidak baik yang disampaikan melalui internet. Sekiranya terlalu lama berdepan dengan komputer sehingga 5 jam tanpa pemantauan ibu bapa dan guru. Tidak dinafikan terdapat begitu banyak maklumat yang baik dan positif yang boleh dimanfaatkan oleh pelajar dalam meningkatkan ilmu dan pengetahuan mereka. Namun yang demikian terdapat banyak perkara yang boleh melalaikan dan menyeronokkan, terutamanya kepada golongan muda, dan sangat tidak wajar sekiranya pembelajaran atas talian diteruskan. Pelajar akan terdedah terlalu lama dengan aplikasi internet. Dan versi 2.0 ini tidak perlu ditangguhkan dan harus diteruskan kerana ia kurang membebankan murid, guru dan ibu bapa berbanding di awal pelaksanaannya dahulu, kerana ia telah belajar dan pengalaman sedikit dari PDPR yang pertama. Sekiranya capaian internet tiada di rumah, ibu bapa dan murid boleh menggunakan pembelian data yang akan hanya digunakan pada sesi pembelajaran online terutamanya, dan pelajar yang akan menduduki peperiksaan penting seperti pelajar yang akan mengambil SPM, PT3 dan UPSR. Kerana pembelajaran atas talian ini adalah tidak sama dengan bersemuka ataupun face to face, dan peperiksaan juga tidak dapat dijalankan seperti tahun yang sebelumnya ataupun sebelum. Seharusnya perlu ditangguhkan kerana ia bukan saja membebankan murid dan ia sememangnya akan mendatangkan kesan sampingan kepada murid. Sekiranya murid dan ibu bapa maupun guru tidak bergandeng bahu dari PDPR 1.0 sebelum ini. Berdasarkan komen dan pendapat yang diberikan, dapatlah disimpulkan bahawa rata-rata ibu bapa dan orang ramai bersetuju sekiranya pelajaran dan pembelajaran di rumah PDPR versi 2.0 perlu ditangguhkan di seluruh Malaysia kerana ia bukan sahaja menambah bebanan murid, guru dan ibu bapa, namun banyak kesan sampingan yang akan timbul sekiranya pembelajaran atas talian ini akan diteruskan pada masa jangka yang panjang, dan juga PDPR 1.0 pun belum berjaya mencapai objektif sepenuhnya. Namun, menurut orang ramai, banyak kesan sampingan yang akan timbul, antaranya ialah pembelajaran maya adalah berasaskan penggunaan internet. Maka, para pelajar akan terdedah dengan berbagai-bagai maklumat yang benar dan tidak benar, yang baik dan tidak baik yang disampaikan melalui internet sekiranya terlalu lama berdepan dengan komputer sehingga 5 jam tanpa pemantauan ibu dan guru. Tidak dinafikan terdapat begitu banyak maklumat yang baik dan positif yang boleh dimanfaatkan oleh pelajar dalam meningkatkan ilmu dan pengetahuan mereka. Namun demikian, terdapat banyak perkara yang boleh melalaikan dan menyeronokkan terutamanya kepada golongan muda, dan sangat tidak wajar sekiranya pembelajaran atas talian diteruskan juga kerana pelajar akan terdedah terlalu lama dengan pelbagai aplikasi internet. Di antaranya ialah permainan games yang berbagai bentuk dan boleh dimuat turun secara percuma. Juga online chatting yang membincangkan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti gosip, hiburan dan sebagainya. Sekiranya para pelajar terlalu asyik dengan internet atau ketegangan internet, ia akan memberi kesan yang tidak baik terhadap hubungan sosial dalam masyarakat. Di samping itu juga, pembelajaran online juga tidak mendisiplinkan pelajar dan bersikap sambil lewa kerana pembelajaran adalah mengikut kesesuaian masa mereka kerana tiada pemantauan dari guru. Seterusnya, tenaga pengajar tidak tahu akan kemampuan
para pelajarnya kerana tidak bersemuka dan berbincang secara persorangan. Komunikasi juga tidak berkesan semasa pembentangan online kerana mereka mungkin kelajuan internet tidak begitu memuaskan. Manakala bagi pelajar yang kurang berkemampuan pasti menghadapi masalah ini apabila melaksanakan tugas dari rumah. Masalah ini meliputi suasana persekitaran yang bising, tempat yang sempit, serta tiada meja dan kursi yang sesuai. Manakala ada juga pendapat dan komen yang bersetuju untuk menambahbaikkan PDPR 1.0 sahaja dengan menyarankan Kementerian dan Pendidikan Sumber Manusia bantu dari segi pemberian subsidi komputer dan gadget yang diperlukan untuk pembelajaran efektif. Namun, cara ini tidak begitu praktikal kerana ia menelan belanja yang banyak. Sedangkan situasi COVID-19 ini amat sukar kerajaan menangani ekonomi di negara kita. Oleh yang demikian dan apa yang penting, jelaslah bahawa berdasarkan temu ramah berdasarkan temu ramah yang dijalankan, juga ramai orang merasa kecewa sekiranya pembelajaran atas talian diteruskan disebabkan akan menyelesaikan pelajaran yang akan menduduki peperiksaan penting seperti SPM, PT3 dan UPSR kerana pembelajaran atas talian adalah tidak sama dengan bersemuka dan peperiksaan penting seumpama ini tidak dapat dijalankan seperti tahun yang lalu. Ini akan memberi kesan dan impak untuk jangka masa yang panjang untuk pelajar kelak, sekaligus melumpuhkan dan membantutkan sistem pendidikan, sosial masyarakat dan ekonomi di negara kita yang cukup terkesan sehingga hari ini. Sekian berita utama daripada saya, Handayani Tejawi. Sekian untuk laporan berita Buletin Utama pada hari ini 9 Februari 2021.